Share sikit scroll. Ya, Melayu memang ada lag sikit. Okay. Selamat malam. Lag sikit ada lag sikit. Tak apalah. Boleh lah. Ya, pergi saya Facebook Live. Ini memang ada 5 second slow sikit daripada Facebook. So, kita tunggu 5 saat. Okay, watch party. Dia ada satu macam start button lah, watch party lah. Lepas you klik, dia pergi sana. Okay, sudah masuk. Hai, selamat malam. Boleh? Okay, boleh. Tunggu you sekejap. Okay, selamat malam. Kita tunggu Kod Azam. Nanti kita akan bincangkan hari ini kita punya subjek ialah mileage tinggi atau rendah, apakah yang perlu diambil berat. Okay. So kalau you ada apa-apa soalan, you boleh komen ke bawah. Nama saya Coach Sam, coach daripada Runfast Academy. So malam ni kita paling gembira, kita ada Coach Azam untuk share topik hari ini, mileage tinggi atau rendah. Okay. So Coach Azam dia sendiri ialah satu juru latihan. Dia ada juga join banyak-banyak event macam 10K ke 21 km. Dia background dulu ialah terapi untuk autism kids juga. So dia very patient to ajar itu kids. Dia juga ajar itu training running teknik dekat itu dulu triathlon M3X for kids ni. Okay, so saya pass ke ini baik ke Coach Azam. Yep. Assalamualaikum. Apa khabar? Kita jumpa lagi kali ini untuk terima kasih sebelum tu saya ucapkan pada Coach Sam dari RFA kerana bagi saya peluang untuk saya apa yang ini yang saya ada. Okay. Untuk hari ni atau untuk malam ni saya akan share sedikit berkenaan dengan topik pada malam ni iaitu mileage tinggi atau rendah. Apa yang perlu diambil berat. Okay. Dia punya telefon volume kena tutup turun sikit. Tu volume. Dia punya handphone biar volume kena tutup. Ya, okay. Sebab ada echo apa dengar. Okay. Sudah. Okay. Boleh continue. Okay. Alright. Okay. So hari ni perkara yang kita nak pertimbangkan tu adalah berkenaan dengan sama ada kita nak tahu sama ada kita nak mileage yang tinggi ataupun mileage yang rendah. So macam mana kita nak, apa benda yang kita perlu ambil kira lah. Okay, apa perkara yang kita kena ambil kira. Okay. Pertama sekali kena sedia maklum topik ni kita cuma fokuskan pada yang kita baru nak start mula berlari. Sebab kita faham sekarang ni selepas PKPB ramai start berlari di luar walaupun seorang-seorang kan, ramai dah start nak pick up balik fitness, ramai yang dah start mula berlari kata orang dah mula nak pick up balik lah. So jadi larian yang buat dalam seminggu. Alright. So yang pertama sekali yang perkara yang perlu kita ambil pertimbangan adalah kita kena ambil tahu
Okay, ada line delay sikit. Setiap atlet atau setiap hari ini dia mempunyai ada tu. Okay, Kod Azam, kalau you nak saya share screen, you beritahu saya. Okay. Hi, Kod Azam, can you hear me? Okay, sekali relatifnya, dia mempunyai okay? Okay, kalau you nak saya share itu ya, screen, you bagi saya tahu, okay? Okay. Boleh sambung balik? Boleh sambung? Okay, alright. So kalau tengok yang pertama sekali berkenaan dengan individu. Setiap individu ni dia berbeza. Ada setengah yang memerlukan ambil masa untuk pick up atau peningkatan yang sedikit dalam segi jarak larian, tapi ada setengah yang boleh terus kepada tahap jarak yang terlalu jauh lah. Okay. Okay, kalau question boleh sharekan slide yang saya ada sediakan tu. Boleh. Slide yang kedua tu. Okay. Slide kedua. Okay, slide kedua. Okay. Boleh nampak? Alright. Okay, kalau kita tengokkan okay, seterusnya. Okay, kita tengokkan tinggi atau rendah, apa yang dia boleh tengokkan. Okay, secara relatifnya ia bergantung kepada setiap individu. So ini bermaksud kan, setiap atlet dia tidak mempunyai dia mempunyai keupayaan yang berbeza. So kumpulan yang berbeza. Jadi ada setengah yang boleh berlari pada jarak yang agak tinggi. Ada setengah yang memerlukan masa untuk mendapatkan jumlah larian yang agak tinggi untuk setiap minggu. Okay. Okay, perkara yang kedua yang kita nak kena ambil kira adalah runner sekarang ni dia terlalu banyak mendapat informasi ataupun maklumat yang dia tak tahu macam mana nak guna. Ataupun ada setengah runner ni dia tidak mempunyai banyak maklumat untuk dia pertimbangkan. Okey, saya ambil contoh. Ada setengah yang mendapat informasi yang kena lari pada jarak yang jauh baru kita boleh tingkatkan kita punya stamina, atau banyak sangat informasi yang mereka dapat sampai mereka tak tahu macam mana mereka nak menggunakan informasi atau maklumat tu. Dalam erti kata lain, runners dia terperangkap dengan maklumat atau informasi yang mereka dapat dari mana-mana, terutamanya daripada social media. Jadi mereka rasakan bahawa mereka perlu berlari pada jumlah jarak yang tinggi pada setiap minggu. Jadi itu yang menyebabkan mereka boleh sama ada menyediakan kecederaan ataupun boleh kita panggil burnout lah. Okay. Yang ketiga yang perlu kita pertimbangkan adalah tidak semestinya jarak larian yang tinggi adalah sesuatu yang baik. Ini kena ambil kira. Sebab ada yang merasakan bahawa jarak yang tinggi akan membuatkan
rasa kita akan pick up atau akan progress dengan lebih baik. Sebenarnya ini tidak. Ini bergantung kepada individu masing-masing. Maknanya setiap runners kena tahu diri mereka kan, bagaimana mereka nak mendapatkan jumlah larian tanpa menyebabkan badan jadi stres ataupun tanpa menyebabkan diri akan kita panggil burn out. Itu yang perlu diambil kira. Jadi pertimbangan 3 perkara ni perlu difikirkan sebelum kita nak merasakan berapa jauh ataupun berapa tinggi atau berapa rendah mileage yang kita nak lari. Okey. Jadi dalam tiga-tiga ini kan, apa yang paling penting adalah sebenarnya runners selain daripada menentukan tinggi atau rendah, apa yang mereka perlu fokuskan sebenarnya adalah aspek latihan yang ingin mereka fokuskan. Maksud saya macam ni, bila kita nak start mula berlari kan, bukannya yang kita kena ambil kira, tetapi kita kena tahu hari ni apa latihan yang kita nak buat. Itu paling penting. Maknanya kita kena fokus kepada aspek latihan kita, apa yang kita nak training pada hari ini, apa yang kita nak latih pada hari ini, dan kemudian apa yang kita nak capai dalam latihan kita pada hari ini. Itu yang paling penting. Sebagai contoh, kalau katakan hari ini kita nak fokuskan kepada cara bernafas semasa berlari. Jadi pada hari itu kita fokuskan kepada cara bernafas. Maknanya fokus larian kita pada hari itu adalah macam mana kita nak bernafas dengan lebih baik. Ataupun kalau katakan pada hari itu kita nak hayun tangan dengan lebih baik. Macam mana nak lari dengan hayunan tangan yang lebih baik. So itu fokus kita. Itu fokus kita untuk memastikan bahawa apa yang kita latihkan itu fokus. Okay? Alright. Seterusnya kita pergi kepada yang dikatakan dengan 3 perkara yang perlu diambil berat. Kan? Yang pertama sekali yang saya nak tekankan adalah quality lawan quantity. So saya rasa yang ini ramai yang faham kan? Maksudnya kat mana yang kita nak tekankan? Quality atau quantity? Okey. Kita tengok yang pertama sekali, okey. Bila kita bercerita pasal quality larian kan? Okey, setiap jarak atau setiap masa larian dalam latihan kita tu perlu ada tujuan atau matlamat. Bukannya dia tak semestinya matlamat tu dia terlalu jauh atau matlamat tu terlalu tinggi. Tak. Kita ambil satu matlamat yang kita panggil jangka pendek. Okay. Macam tadi yang saya bagi contoh lah. Mungkin kita cuma nak fokus kepada pernafasan, ataupun hari ini kita nak fokus kepada hayunan tangan, hari ini kita nak fokus kepada teknik, ataupun hari ini kita nak fokus kepada heart rate. Jadi kita lebih memikirkan waktu kita lari itu adalah berdasarkan kualiti yang akan kita dapat, tapi bukannya kuantiti kita dapat. Sebab ini sebenarnya dalam proses kita baru nak membina tau, ataupun kita panggil asas. So kita fokuskan kepada kualiti kan. Kuantiti akan datang sendiri. Apabila kita konsisten, dia akan datang sendiri. Okey, dia akan datang sendiri. Okey. Antara sebab kenapa kita lebih fokuskan kualiti berbanding dengan kuantiti. Okey. Ini nak mengelakkan daripada apa yang kita panggil
jam mileage ataupun mileage yang sia-sia lah. Okay. Okay. Jam mileage ni sebenarnya kalau kita betul-betul fokus dengan training kita, sebenarnya ia tak akan berlaku. Tapi jika kita tak pasti, tapi kita hanya mengejar kepada kuantiti, kan, akan datang satu masa akan ada pada ketika tu dalam tempoh, dalam jumlah seminggu larian kita tu ada jam mileage lah. Yang mana kita sendiri pun tak akan rasa seronok dan body kita pun mungkin akan lebih stres ataupun lebih fatigue lah, terlalu penat. Okay, so itu perkara pertama yang kita kena ambil berat. Okay, seterusnya perkara yang kedua adalah yang kita panggil ukur masa di kaki sendiri. Ataupun dalam Inggerisnya biasa kita dengar, kan, time on your feet. Kan? Berapa lama masa kaki kita nak berlari. Itu kena ambil kira. Okay, so apa saya kata masa di kaki sendiri ni, kita kena ingat bahawa badan kita dia tak dapat nak mengetahui jarak. Maknanya badan kita ni dia tak tahu berapa jarak yang kita akan lari. Tak. Tapi dia lebih tahu kepada stres yang akan badan kita terima semasa kita lari. Dan bila kita cerita pasal stres, dia melibatkan masa. Maknanya kadang ada setengah selepas 45 minit badan dah start rasa stres. Badan dah dapat tahu dah. Ada setengah yang mungkin 1 jam. Atau jadi bergantung kepada setiap individu. Tapi badan kita tak tahu kita nak lari contohnya 7 km, 10 km tak. Tapi badan kita tahu selepas beberapa minit atau selepas tu dalam tempoh masa dia akan sampai tahap kepada stres. So itu yang kita nak kena tahu, berapa lama kita luangkan masa untuk kaki kita berlari. Itu yang kita kena ambil kira. Sebab sebagai contoh sekarang ni kita dah dalam proses PKPB kan. Jadi kita baru nak start balik berlari. Ya mungkin dekat waktu PKB tu kita ada berlari, tapi bukanlah di jalan. Jadi bila ada di jalan ni dia punya situasi dia agak berbeza. Kan? Jadi kita kena ambil kira penerimaan kaki kita. Sebab kita kena ingat saya ambil contoh seorang pelari yang berlari pada pace mungkin 5 atau 6. So bila dia lari pace 5 atau 6, so kurang-kurangnya kalau dia lari 1 jam dia dapat cover dalam 10 ke 11 km sebagai contoh. Tapi kalau pelari B pula sebagai contoh, kalau dia lari sejam kan dengan pace 9 atau 10, dia hanya mengambil masa cover lebih kurang 5 atau 6 km je. Kan? Jadi dua pelari AB jarak masa yang sama tapi jarak berbeza. Masa yang sama tapi jarak berbeza. Tapi stres akan diterima mungkin sama. Sebab pelari ni lari sejam, pelari ni pun lari sejam. Tapi jarak beza. Tapi body akan terima 1 jam berlari. Maknanya spend time dekat kaki tu 1 jam. Kan? So itu beza dia. Kan? Kalau kita lihat dari konteks 1 minggu pula, kan? Masa yang kita spend tu, pelari yang B ni, yang pace 9 atau 10 ni, dia terpaksa cover lagi banyak kalau dia nak kejarkan kepada jarak. Tapi kalau dari segi masa, kan, dia mendapat masa yang sama dengan pelari A. So, itu yang kita kena tahu bahawa berapa masa kaki kita spend untuk berlari, berapa masa kita luang kita untuk berlari. Berbanding dengan kita ambil kira jarak. Okay, so selalu ingat masa tu melibatkan, stres tu melibatkan masa. Okay, alright. Right. Dan yang ketiga pula, fokus di mana kita sekarang, dari ke mana kita nak tuju. So ni ada dua perkara lah. Yang pertama, kita nak fokuskan level ataupun tahap kita pada waktu sekarang kita nak mula.
Itu perkara yang kita nak kena pertimbangkan ataupun diambil berat. Alright? So, kita kena tahu level kita, tahap kecergasan kita pada sekarang. Kita tak boleh nak ambil kira yang lepas kan. Contohnya macam lepas kita boleh lari sampai pace 4, pace 5 kan. Tapi mungkin keadaan kita sekarang ni bagaimana. So kita kena tahu kat mana kita punya tahap. So fokuskan dekat situ. Kalau katakan kita dah banyakkan drills kan, ataupun kita banyak dia banyak strength kan. So kita kena ambil kira benda-benda itu. So kita fokuskan kepada perkara tu. Jadi kita fokuskan kepada tu, kita sedikit demi sedikit, kemudian baru kita masuk kepada tahap ke mana kita nak tuju. Maknanya kita kena set pula matlamat seterusnya. Okey, level kita sampai tahap begini dan baru boleh set ke mana arah kita nak pergi. Yang paling utama sekali yang dia akan ambil beratkan, kita tahu kat mana kita sekarang. Kat mana tahap kecergasan, kat mana tahap kekuatan, kat mana tahap penerimaan badan kita untuk berlari. Itu yang nak kita tu. So, 3 perkara ni je kongsikan untuk semua kan. Yang mana 3 perkara ni kita kena ambil kira pada mula kita nak mula berlari lah. Okay? Ataupun kita nak, kata orang nak comeback lah. Okay? Alright. Sebelum tu, kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh saya ni lah. Okay, dan seterusnya yang kalau kita tengok slide yang seterusnya tu. Alright, okay. Ini antara perkara lain yang kita perlu ambil kira lah. Okay, dan pada kita nak menentukan berapa jauh ataupun berapa lama kita berlari, 3 perkara yang kita lihat. Okay, yang pertamanya kita semua tahu tips 10%. Okay, tips 10% ni adalah biasanya orang ambil kira dari segi jarak lah kan. Tapi sebenarnya tak salah kalau kita nak gunakan dari segi masa. Maknanya setiap minggu peningkatan tu hanyalah 10%. Mengapa? Okey. Perkara pertama sekali adalah untuk bagi badan kita adaptasi dengan peningkatan jarak atau masa larian kita. Itu kita nak kena ambil kira. So, tips 10% ni sebenarnya memang digunakan secara meluas kan? Dan ini yang biasanya kita kena ambil kira setiap minggu. Kita punya jarak ataupun kita punya masa larian yang kita nak luangkan atau kita nak batil lah. Okay. Yang kedua pula 80-20. Apa yang dimaksudkan dengan 80-20 ni kan, adalah 80% daripada jumlah jarak larian kita seminggu ataupun jumlah masa kita seminggu adalah pada kadar yang easy. Dan 20% ni adalah jumlah jarak larian untuk peningkatan speed. Maknanya sama ada buat tempo, fartlek kan, ataupun speed session kan. Yang mana ada sesetengah mungkin menggunakan kaedah 70-30 ataupun 75-25, tapi secara mudahnya untuk kita gunakan adalah 80-20. Maknanya 80 easy, 20 hard. Okay. Saya akan sharekan sedikit dengan gambar ajar yang kat sebelah tu selepas ni. Dan yang ketiganya, perkara lain yang perlu diambil kira adalah rehat yang cukup. Okey. Perkara ni ramai yang sebenarnya banyak runners atau pelari dia ambil mudah perkara ni, rehat yang cukup. Okey, untuk rehat yang cukup ni ada setengah
yang mungkin dia dah kenal diri dia. Ada setengah yang tahu selepas 2 hari atau 3 hari berlari dia perlukan rehat. Kan? Ada setengah yang jenis pakai rasa-rasa. Rasa-rasa okey, dia rehat. Rasa-rasa tak okey, dia continue je lagi. Kan? Sebenarnya sebaik-baiknya perkara yang kita ambil kira rehat ni kita kena letakkan dalam slot ataupun seminggu latihan kita tu. Perlu ada rehat yang cukup. Sebab kalau boleh tengok balik kepada mana-mana bacaan atau mana-mana yang kan, rehat ni pun adalah sebahagian daripada latihan. So itu yang kena ambil kira. Rehat ni merupakan sebahagian daripada program latihan. Jadi perlu ambil kira rehat yang cukup. Sebab waktu rehat ni lah yang menentukan progres ataupun peningkatan larian kita. Okay? Alright. Okay. Saya pergi semula kepada gambar rajah yang dipanggil the Active 20 Rules. Okay, mengapa kita perlu ambil kira 80-20 ni? Okay. Sebenarnya kalau kita tengokkan ni, sebenarnya ni daripada Pareto. Okay, bagaimana dia menggambarkan tentang 80-20 ni. Okay, kalau kita tengokkan effort ataupun kita punya usaha kita kan, 80% usaha kita tu kan, dan 20% usaha kita, okay, contohnya usaha kita 80% tu dari bentuk easy dan 20% tu dalam bentuk speed kan, yang hard lah kita panggil kan. Sebenarnya usaha yang 20% ni dia akan menghasilkan 80% result kan. Maknanya 20% usaha kita ataupun kita punya hard training tu dia menghasilkan 80% result ataupun 80% keputusan daripada usaha kita. Tetapi lagi 20% tu adalah berdasarkan usaha kita terhadap easy kita tu. Easy run atau easy training kita tu kan, dia yang melengkapkan lagi 20% keputusan kita. Jadi jangan ambil mudah terhadap 80% ni ataupun jangan ambil mudah 80-20 ni. Sebab ada setengah yang terlalu anger ataupun kita panggil terlalu bersungguh-sungguh kan, ataupun terlalu fokuskan kepada satu-satu bentuk latihan saja. Dia tak ada kepelbagaian. Jadi bila tak ada kepelbagaian kan, daripada latihan kita tu kita boleh tengok daripada result kita lah kan. Jadi kena ambil kira usaha yang 80% tu sebenarnya dialah yang melengkapkan kita punya keputusan yang 20% tu. Umpama kalau kita berlari, contohlah kita lari half ke atau kita berlari full ke kan. So the last 10 km, the last maybe di akhir 10 km atau di akhir 2 km tu kan, sebenarnya hasil yang kita dapat tu sebenarnya daripada usaha kita yang 80% yang kita buat sebelum ni. Saya ambil pengalaman saya sebagai pacer, saya nampak bila dah masuk tinggal lagi paling tidak pun, contohnya kalau saya buat pacer half marathon, di akhir 5 km tu atau 3 km tu sebenarnya menentukan bagaimana latihan pelari semua. Daripada situ kita boleh nampak yang di mana dia peruntukkan dia punya latihan dia lah. So konsep 80-20 ni sebenarnya satu konsep yang perlu diambil. Okay. Alright. So ini yang dapat saya untuk malam ni kan. Sekiranya ada apa-apa soalan ke atau ada apa-apa yang nak tu boleh saya cuba untuk share lah.
Kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya ke sini. So, Coach Azam dan saya akan menolongkan jawabkan. So, saya ada nampak itu slide. So, banyak orang dia mereka train banyak itu low quality skill. Kalau hanya train ke quantity, no quality, then dia akan injurekan sendirilah. So, itu saya setuju kan. Okey, bagi semua-semua runners, kalau you ada apa soalan, you boleh tanya Coach Azam. You boleh komen ke bawah sini. So, kita akan tolong jawabkan. So, kalau macam Sam, minggu you training kan, tiap-tiap minggu kan, berapa mileage you lari ya biasa? Setiap minggu. Hello? Coach Sam, can you hear me? Oh, line dia drop sikit. Tak apa, kita tunggu dia balik. Sini ada satu soalan. Salam nak tanya. Adakah apa interval training sesuai untuk increase pace? Oh, sekejap. Hai Coach Sam, ada satu soalan. Okay. Oh, okay. Apa dia? Soalan. Dia cakap dia buat, you nampak itu soalan tak sini? You boleh nampak soalan tak? Sini. Screen you. Nampak. Okay. 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 Saya nampak soalan. Saya boleh jawab. Okay. Okay, boleh. Yang sebelum tu Muhammad Azli Shah. Okay. Azli Shah sebenarnya tak jadi masalah pace berapa pun kan. Dan tempoh masa yang lari 1 jam tu mungkin dapat dalam 6 km. Okay, apa yang dimaksudkan dengan interval training ni sesuai untuk increase pace? Sebenarnya ada banyak perkara kita boleh increasekan pace. Perkara paling penting adalah konsisten. Okay. Yang keduanya adalah teknik larian. Kena lihat balik teknik larian kita. Okay. Dan yang ketiganya, start bina speed. Jadi flow dia ataupun dia punya tingkat dia yang pertama sekali, okay, kena perbetulkan dulu, kena lihat dulu teknik larian tu macam mana. Okay, kena tengok dulu teknik larian tu macam mana. So kami RFA boleh membantu dalam konteks teknik larian tu sebab ada cara untuk bagaimana kita nak pertingkatkan kita punya pace, right? Dan yang keduanya adalah macam saya katakan tadi lah kan, start build speed ataupun bina kelajuan. Sebenarnya bina kelajuan ni tak semestinya kena lari laju pada terus satu jarak yang jauh, tak. Kita bina kelajuan tu sikit demi sedikit. Supaya kita nak body kita boleh adaptasikan dengan larian yang kita start bina tu. Okay. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi saya punya kelas kan, even saya sendiri pun pernah buat bagaimana untuk belajar untuk berlari laju kan. Sebenarnya teknik yang paling penting sekali untuk membantu untuk membantu kita punya pace. So di sini yang dimasukkan dengan interval training, saya boleh bagi satu contoh. Cuba ambil satu masa, contohnya dalam
20 ke 30 saat untuk berlari laju, kemudian jog atau walk, kan, lari perlahan, jog ataupun jalan dalam tempoh nisbah 2:1. Maksudnya kalau lari laju tu 20 saat, so berjalan atau slow jog tu dalam 40 saat, dan ulang dalam 5 ke 10 set. Kita cuba train body kita ataupun badan kita untuk belajar lari laju pada tempoh masa yang pendek dahulu, dan beri masa pada badan untuk ada rehat lah, ataupun ada jog, ataupun ada tu recovery kita panggil, sebelum kita teruskan balik dengan ulangan tu. Itu sebaiknya. Okay? Okay, so betul pagi cakap Coach Azam. So you kena build you punya technique skill dulu, lepas tu tambah strength sikit, baru ada speed. So kalau ada speed, baru ada bagus punya result endurance. So sebab speed je lah base ke endurance. Of course lah. So you kena tambah dua lah, skill dan strength training. Tapi you boleh tanya banyak lagi Coach Azam, dia ada ajar teknik juga. Okay. Okay, ada apa soalan lagi? So setakat ni I nak pinjam 5 minit ke share sikit barang. I think bagi semua orang tahu that during MCO ramai orang tak boleh keluar, pergi gym, exercise. So kita RFA so launch satu program bangkit Get Fit 30 Days. So ini program ialah adalah satu program kita menolongkan semua coaches untuk dapatkan satu income. Okay, so ada kebaikan daripada increase your aerobic fitness, okay, better condition, agility and flexibilities. Hanya 59.90 saja sebulan, you boleh enjoy 56 classes unlimited dalam satu bulan. Asset dia adalah Zumba, yoga, HIIT training, Tabata, hip hop Tabata, strength training and running drill juga. So running drill akan ajar daripada Coach Sam juga. So senang saja, you hanya scan itu QR code dan you boleh dapatkan itu registration link dekat dalam. Okay, so satu bulan hanya 59.90 saja. So dalam ada 7 coaches tolong you gain your fitness. Okay, so kita promo juga stay at home, train at home. Do not go outside for group training. Jangan lari dekat group. Kalau lari seorang boleh, tapi memang jangan pergi tu garden banyak ramai orang ya lah. So train at home. Okay, so ini training adalah virtual training, dia bukan offline training, dia adalah online training. Okay, kalau ada apa soalan boleh tanya saya. Kalau tak ada, you boleh scan itu QR code. Okay. So train at home. Okay, so ini training adalah virtual training, dia bukan offline training. Soalan lagi. Okay, kalau ada apa soalan boleh tanya saya. Kalau tak ada, you boleh scan QR code. Okay. Okay, ada apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan berhentikan sini. So terima kasih Coach Azam hari ini bersama kita untuk share dia punya topik mileage tinggi atau rendah. Dan kita menolongkan, kalau ada persoalan boleh tanya sini. Kalau tak ada, kita akan jumpa besok lagi. Besok kita ada satu live lagi. Okay? Terima kasih. Bye-bye.